Bangsa Malaysia berhemah tinggi, ramah dan mesra, elok pekerti. Yang tiada dibantu, yang lemah dilindungi, bertimbang rasa hormat menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Menanti, Tuan Haji Ismail bin Cik Mat, yang dikasihi tenaga-tenaga pengajar Sekolah Kebangsaan Seri Menanti, serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini pada pagi yang hening ini, berlatarkan langsir rumah saya mewah ini adalah bagi menyampaikan amanah saya sebagai Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka bagi menyampaikan ucapan perasmian sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Menanti tahun 2020 ini. Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan ini telah diinisiatifkan oleh Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Seri Menanti dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun saya menyampaikan ucapan perasmian saya secara virtual disebabkan keadaan negara kita sekarang, namun saya berharap para guru dan murid yang sedang menonton di rumah dapat menghayati dan mendalami isi konteks ucapan perasmian saya pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, masih ingatkah anda pada rangkap lagu yang saya nyanyikan pada awal pembukaan ucapan perasmian saya sebentar tadi? Bukan saya sengaja mahu mendendangkan suara tidak seberapa merdu saya ini, namun saya dendangkannya kerana lagu tersebut bersesuaian dengan tema sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan, iaitu penguasaan nilai bukan sahaja penting dari segi sasiah tetapi juga dari segi kesantunan berbahasa dalam membentuk kemenjadian murid. Sesungguhnya, menurut pandangan saya, tema ini merupakan sebuah tema yang sangat bagus untuk diaplikasikan kerana selama ini masyarakat hanya sering menekankan penguasaan nilai terhadap sasiah sahaja dan kurang menekankan terhadap kesantunan berbahasa, sedangkan kita mengetahui bahawa kesantunan berbahasa merupakan aspek yang penting dalam membentuk masyarakat yang bernilai dan berbudi bahasa. Merupakan tanggapan pertama manusia terhadap diri kita. Ada sesetengah murid yang mempunyai sasiah yang baik namun tidak mempunyai kemahiran untuk berbahasa dengan individu sekelilingnya, termasuklah guru-guru dan rakan-rakannya. Penguasaan nilai terhadap kesantunan berbahasa sudah semestinya penting dalam membentuk kemenjadian murid kerana melalui kesantunan berbahasa yang cemerlang, murid akan berupaya mewujudkan hubungan yang baik dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kesantunan dalam berbahasa membolehkan individu sekeliling memandang tinggi terhadap kita. Hal ini demikian kerana bahasa yang baik berupaya mencipta sebuah tanggapan yang baik oleh individu lain terhadap diri kita. Melalui tanggapan yang baik, masyarakat memandang tinggi dan menghormati kita dan hal ini akan mewujudkan silaturahim yang utuh dengan masyarakat sekeliling. Kesantunan berbahasa yang cemerlang juga dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham dalam kalangan masyarakat. Salah faham selalunya berpunca akibat penggunaan kesantunan berbahasa yang kurang cemerlang menyebabkan masyarakat sekeliling memandang rendah, malah menimbulkan salah faham dan spekulasi buruk terhadap kita. Oleh itu, melalui santun dalam berbahasa, murid dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan tenteram tanpa sebarang pergaduhan dan silap faham. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya, penguasaan nilai terhadap kesantunan berbahasa juga penting dalam mewujudkan para murid yang mempunyai sikap hormat menghormati dalam diri mereka. Baiklah, di manakah bermulanya sikap hormat menghormati ini? Sikap hormat menghormati ini bermula daripada gaya kita berbahasa dan cara kita berbicara dengan orang lain. Kesantunan berbahasa mengajar kita pelbagai cara berbahasa seperti penggunaan nada suara yang betul, pemilihan kata yang tepat dan juga gaya berbahasa yang efektif.
Penggunaan nada suara yang lembut dan rendah mempamerkan kehormatan kita terhadap pendengar, manakala pemilihan kata pula bergantung kepada siapakah individu yang sedang kita berbicara dan berlainan mengikut pangkat individu tersebut. Sebagai contoh, jikalau kita sedang berbicara dengan rakan-rakan sekeliling kita, mungkin penggunaan kata tidak formal dan hanya panggilan nama mereka sahaja yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, "Hey Maria, nak pergi mana tu?" Namun, jikalau kita sedang berbicara dengan individu yang berpangkat lebih tinggi daripada kita, seperti pendidik iaitu guru, penggunaan kata formal dan juga panggilan tuan dan puan haruslah digunakan. Sebagai contoh, "Assalamualaikum Puan Hidayah, maaf kerana mengganggu. Adakah Puan Hidayah mempunyai masa untuk memeriksa kerja sekolah saya?" Gaya berbahasa seperti gestur tangan dan ekspresi muka juga penting. Jikalau seseorang individu itu sedang menceritakan kisah sedihnya yang mengecewakan, ekspresi muka kita juga haruslah turut bersedih dan juga kita boleh menepuk bahu mereka sebagai gaya ingin memujuk. Jadi, melalui gestur tangan dan ekspresi muka tersebut, individu tersebut akan berasa seperti disayangi, disokong dan tidak dihina oleh kita. Melalui nada suara, pemilihan kata dan gaya berbahasa yang tepat, murid dapat mempamerkan sikap hormat menghormati terhadap individu sekitar mereka dan secara automatik, individu sekitar mereka akan turut menghormati mereka disebabkan kehalusan dalam bicara mereka. Selain itu, penguasaan nilai terhadap kesantunan berbahasa penting dari segi pelajaran murid. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan melalui kolaborasi bersama murid-murid lain. Melalui kesantunan berbahasa yang baik, murid mudah untuk mendapatkan kerjasama dengan murid-murid lain. Hal ini demikian kerana murid lain akan berasa selesa untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan kita oleh kerana kelembutan kita berbicara. Kerjasama yang baik membolehkan murid-murid berkongsi idea, menyuarakan pendapat, berbincang dan berhujah berkenaan akademik dengan selesa dan lancar. Tugasan yang diberikan dapat dibuat dengan cemerlang dan hal ini menyumbang kepada prestasi akademik yang cemerlang. Kolaborasi yang baik dengan guru juga mampu dibina melalui kesantunan berbahasa yang baik. Maksud saya, murid-murid yang sentiasa berkomunikasi dengan cara sopan dan berhemah membolehkan murid tersebut mendapat kerjasama yang konsisten dengan pendidik. Sebagai contoh, guru akan memberikan kerjasama dalam perbincangan dan memberikan tunjuk ajar khusus terhadap pelajar yang mempunyai bahasa yang santun ini kerana guru berasa selesa untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan murid begini. Oleh itu, murid-murid ini akan mendapatkan ilmu yang luas serta panduan yang betul dalam melaksanakan tugasan mereka. Jadi, melalui penguasaan nilai dalam kesantunan berbahasa, murid-murid berkebolehan untuk menggapai prestasi yang cemerlang dalam akademik. Kesimpulannya, sebelum saya membuka tirai perasmian sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Menanti 2020 ini, ingin sekali saya menyuruh kepada semua guru dan murid yang sedang menonton di rumah, terutamanya para murid, agar menguasai nilai dalam kesantunan berbahasa. Hal ini amatlah penting bagi mewujudkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tapi juga cemerlang dari segi sahsiah diri dan kesantunan berbahasa. Tenanglah tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik rasa nak sanjung. Jadi, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Menanti pada tahun 2020 ini. Sekian, terima kasih.